Selangor ini orang nampak bermula daripada langkah Kajang. Pelbagai naratifnya, pelbagai versinya, masing-masing menceritakan atau melihat isu ini daripada perspektif dan naratif masing-masing. Jadi saya fikir Tuan Haji berada dalam kancah itu, berada dalam suasana itu. Barangkali Tuan Haji boleh berkongsi naratifnya daripada pandangan Tuan Haji sendiri. Saya sebenarnya banyak terbaca dalam makalah dan dalam akhbar berhubung dengan langkah Kajang ni, dan banyak diperkatakan oleh ramai pihak. Tapi malangnya yang ramai di luar ni mereka tidak terlibat langsung dalam langkah Kajang ini. Jadi menyebabkan mereka buat telahan dan juga andaian yang bukan-bukan, yang kadang-kadang bercanggahan langsung dengan fakta sebenar apa yang berlaku. Saya sendiri terlibat langsung dalam, daripada awal lagi, sebelum langkah Kajang, nama langkah Kajang tu sendiri, saya terlibat langsung. Dan beberapa orang rakan lagi daripada PAS bantu kami, bersama-sama rakan-rakan kita dalam PKR dan juga dalam BAP, kita berbincang panjang isu ni. Bukan perkara ni timbul meletup begitu saja. Jadi saya nak cerita sini sebenarnya sebagai untuk rekod sebagai fakta sebenar apa yang berlaku. Ia berlaku lebih awal sebenarnya, iaitu apabila kita menang besar pada 2013, PRU 13. Dan kita telah berbincang dan kita bersetuju akhirnya, untuk pendekkan cerita, bahawa Tan Sri Khalid perlu dilanjutkan. Tapi kita memberi tempoh pada beliau setahun untuk beliau memperbaiki beberapa perkara dalam pentadbiran dan dalam hubungan dari segi parti. Kita kena akui lah, walaupun Tan Sri Khalid Ibrahim ada melakukan banyak kebaikan, tapi ada juga kelemahan-kelemahan yang kita minta dia selesaikan. Dan kita bertemu dengan beliau dan beliau bersetuju untuk memperbaikinya. Dan kita beri tempoh setahun. Kalau dia berjaya mengikut, bersetuju untuk memperbaikinya, maka kita kata dia boleh terus sambung. Malangnya ini tidak berlaku, dan apabila tempoh setahun itu hampir sampai, maka pihak kami di Pakatan Rakyat di Kedai Wakil-Wakil Parti ini, kami berbincang dan kita merasakan sudah tiba masanya. Kita perlukan masa 3 tahun sebelum pilihan PRU 14 untuk kita showcasekan Selangor atau menjadikan Selangor ini betul-betul model Malaysia yang kita nak bangunkan kalau kita diberi mandat dalam PRU 14 nanti. Jadi kita berbincang dan kita yakin pada masa itu bahawa Tan Sri Khalid tidak mampu untuk membawa matlamat atau mencapai matlamat ini, nak showcasekan Selangor sebagai model Malaysia. Jadi apabila kita bincang peringkat awal ni dan kita maklum pada Datuk Seri Anwar, ketika itu Seri Anwar masih bebas di luar, kita bincang beliau dan kita cadangkan supaya kita adakan supaya beliau menjadi Menteri Besar Selangor. Jadi kata tamu yang keluar mulut dia, korang gila ke? Ini perkataannya. Sebab ada andaian-andaian di luar menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar punya cadangan sebenarnya nak jadi Menteri Besar ni. Itu sebenarnya saya beritahu terang ini tidak betul sama sekali. Kami yang think tank ini berbincang bukan kerana semata-mata nak jadi Menteri Besar, semata-mata kerana nak bangunkan Selangor ni menjadi. Cadangan itu daripada pihak Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat daripada parti PKR ya? Bukan, Pakatan Rakyat. Saya terlibat sama. Dan saya masa tu wakil Selangor. Saya, YB Khalid dan Dr. Rani adalah wakil Selangor dalam perbincangan dalam Pakatan Rakyat Selangor. Dan dibincang oleh rakan-rakan juga daripada PKR dan DAP. Ini bukan keputusan sebenarnya seorang. Ini keputusan bersama, dan kita pun dah maklum kepada Tan Sri Khalid lebih awal, setahun sebelum tu, untuk dia memperbaiki. Tapi dia tidak memperbaiki, malah dia pula terjebak dalam beberapa perkara yang kita rasa agak merugikan kepada Pakatan Rakyat. Saya tak perlu ulang lah, ada panjang cerita tentang apa yang kita sebut sini. Apabila kita timbulkan peringkat awalnya, Datuk Seri Anwar menolak secara terbuka. Dia kata ini kerja-kerja gila, dia kata, yang tidak wajar kita buat. Tapi apabila berlaku insiden-insiden selepas itu melibatkan negeri Selangor yang menjadi kontroversi dan menyebabkan bermasalah banyak kepada kerajaan negeri, jadi akhirnya kita pujuk Datuk Seri Anwar dan beliau akhirnya kata bersetuju. Dan kita yakin untuk menjadikan beliau sebagai Menteri Besar ini adalah satu senjata yang ampuh bagi mengalahkan UMNO di peringkat nasional ketika itu. Kerana apa saya kata senjata yang ampuh? Kerana bila saja kita menyebut begitu cadangan kita tu, mungkin itu kesilapan kita lah mengumumkan terlalu awal. Mahkamah Rayuan mempercepatkan kes Datuk Seri Anwar. Sedangkan masa itu belum ditetapkan tarikh apapun. Dipercepatkan supaya bila diadakan
Mahkamah Rayuan itu bicara itu dan ditolak rayuan Datuk Seri Anwar, maka Datuk Seri Anwar didapati bersalah dan dipenjarakan. Maka dengan itu dia secara tidak langsung, secara automatik terbatal menjadi calon pilihan raya kecil. Tidak layak menjadi calon. Tidak layak, tak boleh menjadi. Okey. Tak boleh menjadi calon. Itu sebenarnya menunjukkan langkah kita langkah yang betul. Kerana UMNO Barisan Nasional segera mengambil tindakan melalui Mahkamah Rayuan. Dan saya nak beritahu, ketika kita umum tu, selepas itu kita tidak tentukan don mana sebenarnya untuk nak ganti, nak bagikan Datuk Seri Anwar bertanding tu. Jadi adalah beberapa don yang kita lihat yang kita rasa agak selamat untuk Datuk Seri bertanding. Tetapi bila perkara dimaklumkan kepada YB PKR, yang YB kita di Lee, kalau saya nama di Kajang, dia segera menawarkan kalau dia ketika itu pun nak menumpukan kepada perniagaan ataupun guaman. Tadi ada firma guamannya. Jadi sesuai itu yang jadi Kajang. Dia tidak semestinya Kajang, bukan kata Datuk Seri minta Kajang, tidak. Itu kita yang usahakan. Dan bila itu dibincang, tujuannya tidak lain. Bukan tujuannya nak glorify atau nak mengagung-agung Datuk Seri Anwar, tidak. Kita nak meletakkan itu supaya proses untuk mentransformasikan Selangor menjadi model itu dapat dipercepat dan berjalan dengan baik dengan Datuk Seri Anwar dengan pengalaman, kita kata pengalamannya sebagai timbalan Perdana Menteri yang lama, Menteri Keuangannya, dengan kontak hubungannya, networkingnya seluruh dunia, dengan reputasi dan pengalamannya itu, kita yakin Selangor dapat dibangunkan untuk menjadi contoh. Dan bila sampai PRU 14 nanti, rakyat akan tengok inilah dia Malaysia, dan tentulah mereka akan beri mandat kepada kita. Itu cita-cita sebenar, bukan ada cita-cita lain. Dan apabila telah berlaku Datuk Seri Anwar dah disqualify, maka kita mengadakan pertemuan lagi. Ramai betul, dekat 20-30 orang think tank daripada PKR, Amanah dan Amanah pula, PAS dan juga DAP. Kita berbincang untuk mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan isu ni. Dan dalam mesyuarat itu kita bercadangkan kawan Datuk Seri Wazizah untuk menggantikan, bukan Datuk Seri Anwar punya cadangan. Datuk Seri Anwar tak pernah ada dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat itu yang diadakan, saya boleh sebut Jalan Ampang, saya tak ingat alamat dia, tapi Jalan Ampang ada satu bangunan itu kita ada. Ketika kita berbincang dari segi agenda untuk Selangor dan sebagainya, sebelah pagi, satu pagi kita bincang, macam-macam keluar idea dan sebagainya. Sebelah petangnya Datuk Kawan masuk. Kawan kita jemput dia. Bila dia masuk, YB Rafizi mengumumkan apa yang kita dah putus sebelah pagi. Saya boleh lihat wajahnya pucat. Dia kata, tak boleh, saya tak mampu nak jadi Menteri Besar. Kawan ni tolak. Dia tak kata dia tak mampu untuk nak jadi Menteri Besar. Ini bukan cadangan daripada Ibrahim dan bukan juga permintaan daripada kawan. Bukan, inilah saya kata banyak cerita di luar ni, dongengan ni, andaian ni, fitnah ni, tak betul. Kawan menolak, tapi kita kata kawan, kalau kawan menjadi Menteri Besar, ni berapa puluh orang ni, kami bersedia bersama-sama kawan untuk bantu kawan membangunkan Selangor. Dia tengok dengan ramai yang pakar-pakar teknokrat dan sebagainya ada bersama, kita bersedia kawan. Itu menyebabkan dia ada keyakinan, walaupun masih dia menolak lagi masa itu. Selepas beberapa hari lepas itu baru kita pujuk dan sebagainya, baru dia bersedia untuk bertanding di Kajang. Jadi sebenarnya agenda kita ni sebenarnya cukup cantik. Sebab itu kita lihat agenda untuk kita nak showcasekan Selangor ni telah disekat oleh UMNO Barisan Nasional melalui pertamanya Datuk Seri Anwar, lepas tu kawan. Walaupun kita tahu ada dengan istana tu, tapi tak apalah. Bagi saya, usaha sebenarnya dibuat secara terancang untuk menyekat Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Besar Selangor, kerana mereka tahu akan kekuatan yang ada pada Datuk Seri Anwar, dan juga dengan gandingan teknokrat dan sokongan ini yang akan membantu beliau untuk membangun Selangor menjadi real model benar untuk Malaysia akan datang. Ini sebenarnya langkah Kajang, bukan cerita lain. Itu semua banyak, itu semua cerita-cerita yang tak masuk akal dan sebagainya. Itu yang saya lalui. Itu saya lalui sendiri. Itu versi ataupun naratif yang disampaikan, yang dikongsikan oleh Tuan Haji Izam berkenaan langkah Kajang, kerana langkah Kajang inilah yang banyak bermulanya pergeseran dan pergolakan yang berlaku dan seterusnya. Wah, ini satu perkongsian yang baik. Saya nak sebut sikit tentang isu ni yang kena betulkan fakta. Saya yang paling tak faham kenapa sepatutnya berlaku pergeseran.
Kerana kita dah bersetuju bahawa di negeri Selangor, PKR yang mengepalai kerajaan negeri. Kita membantu. Jadi apabila ada krisis dalaman mereka dengan Tan Sri Khalid, dan Tan Sri Khalid terlepas itu dah dipecat daripada PKR, maka kita sebagai rakan yang setia perlunya menyokong PKR untuk sama-sama mencari penggantinya. Sepatutnya begitu. Kita itulah semangat setia kawan. Sebab apa? Ini bukan masalah haram halal ni. Ini masalah di segi politik. Kewajaran untuk mereka itu cukup jelas. Kita telah bentangkan kepada PAS masa itu. Saya sendiri bercakap dengan pimpinan pusat dan negeri. Saya bentangkan apa dia isu sebab saya wakil PAS masa itu. Saya bentangkan kenapa kewajaran ini, dan telah DAP boleh faham dan mereka menyokong. Tapi PAS mempertahankan Tan Sri Khalid, sedangkan kita dah setuju bahawa PKR yang menentukan calon Menteri Besar bagi Selangor. Ini yang menyebabkan mereka mengungkit-ungkit isu Lajkah Kajang. Sebenarnya tidak ada. Sedangkan ketika krisis di Kedah, walaupun ramai daripada Exco PAS ketika itu ada bermasalah dengan Ustaz Azizan, arwah Allahyarham Ustaz Azizan, Menteri Besar, mereka menemui Datuk Seri Anwar. Saya kata minta maaf, ini kena diselesaikan oleh PAS sebab kami dah setuju bahawa PAS yang mengepalai Kedah. Kami membantu PAS. Jadi kalau ada masalah dalaman, perlu diselesaikan oleh PAS itu sendiri. Jadi ini dasar tidak masuk campur itu ini dia yang telah diamalkan oleh Datuk Seri Anwar di Kedah. Tapi kenapa di Selangor kita pula PAS mengambil pula langkah unilateral untuk menyokong Tan Sri Khalid? Ini yang sebenarnya punca masalah Langkah Kajang itu, bukan masalah lain bagi saya.